والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang berbahagia Encik Abdul Rahim Lamin, Pegawai Pengajaran Daerah Pertumpahan, yang dihormati Cikgu Puan Hajah Zainah Haji Siraj, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Mutiara, yang saya hormati Cikgu Radhi Musa, Sekolah Kebangsaan Sri Perpat, yang dihormati Tuan Haji Ishak Siraj, penghulu kanan mungkin 11 dan 12 sungai, yang dihormati Encik Syarif Malik, yang dipertua PIPG SK Sri Mutiara, yang berbahagia Encik Osman selaku Ketua Kampung, warga pendidik, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari ini saya sampai ke sekolah SK Sri Mutiara, sekolah yang begitu lama saya tak pernah datang berkunjung, ya. Walaupun sekolah ni selalu saya lalu sebenarnya, ya. Rekod saya melawat sekolah-sekolah dalam Parlimen Pertumpahan ni tuan-tuan memang teruk sekali, ya. Saya juga banyak melawat sekolah-sekolah di luar daripada kawasan Parlimen saya. Contohnya besok saya akan ke Sarawak 3 hari, ya. Saya akan melawat sekolah-sekolah pendalaman dalam 4 PPD, iaitu PPD Darul, PPD Maradong, PPD Saraton dan juga PPD Sibau. Ini bermakna tuan-tuan, dengan lawatan saya di 4 PPD, maka saya dah sampai seluruh 31 PPD di Sarawak, termasuklah Maram, Kapit, ya, Kenawit, Lubuk Atu, semua saya dah sampai. Dan besok sekolah-sekolah yang saya nak melawat ni, saya akan menggunakan kenderaan bot dan akan menggunakan sungai yang paling banyak buaya, ya. Jadi saya harap tak ada apa-apa berlaku. Kalau tak, saya tak dapat jadi calon lagi. Bolehlah orang lain ambil pula, ya. Tuan-tuan, sebab itulah saya bersyukur kerana dapat sampai ke sekolah ini, dan berterima kasih juga di atas sambutan yang meriah, ya, dengan kompangnya dan juga kehadiran tuan-tuan. Itulah yang penting pada saya, kerana ini bermakna tuan-tuan memberikan sokongan yang cukup kuat kepada sekolah kebangsaan Mutiara, ya, satu nama yang saya difahamkan baru diluluskan, satu nama yang cukup baik. Cuma saya tak tahu kenapa pilih Mutiara. Saya pernah pergi ke Langkawi, nama sekolah tu ialah SK Tuba ataupun sekolah racun. Jadi bila saya sampai sekolah tu, tuan, SK Pulau Tuba di Langkawi, di Pulau Langkawi ada satu lagi pulau, SK Pulau Tuba. Kebetulan saya ada mesyuarat di sana, tiba-tiba ada orang kampung tunggu saya depan hotel. Dia minta saya datang ke sekolah mereka di SK Pulau Tuba. Jadi mereka minta supaya nama sekolah tersebut ditukar kepada nama baru, sebab dia kata banyak cikgu-cikgu bila dengar nama SK Pulau Tuba, mereka tak berani datang, mereka ingat itu sekolah Pulau Racun, ya. Tapi saya beritahu mereka, saya kata kenapa nak takut nama racun ni, Tuba ni? Sebab saya kata ada racun yang boleh jadi madu, kan? Kan ada lagu yang mana madu yang mana ikan aku di ada lagu tu. Saya kata jadi ada racun yang boleh menjadi madu, ada madu yang boleh menjadi racun, terutamanya kalau bermadu. Saya kata sebab kekekalkan nama tu, akhirnya mereka tak jadi tukar
Itulah saya kata, tuba maknanya adalah berani. Ya, dia boleh melakukan apa saja. Sebab itu orang dipakai ular pun, kalau kita kena racun ular, tapi kita nak lawan racun ular pun dengan racun juga. Jadi racun ini saya kata banyak kebaikannya, termasuklah keberanian. Jadi ini orang kampung okeylah, dia kata kalau jadi tipikal saja, nama SK Pulau Tuba. Ya, jadi makna mutiara saya rasa sudah tentu mempunyai makna yang lebih besar, ya, iaitu untuk melahirkan model insan yang umpamanya mutiara, yang sudah tentulah tuan-tuan, ia cukup berharga, yang tinggi kepada kita. Jadi sebab itu saya yakin dengan keazaman tuan-tuan dan tuan-tuan ini, maka SK Seri Mutiara ini, yang saya selalu sebut SK Sungai Melo, ya, tapi rupanya sudah bertukar nama kepada SK Seri Mutiara ini, saya menempuh berbagai-bagai kejayaan jika sekiranya seperti mana yang disebut oleh Cikgu Puan Hajam Zainah tadi, iaitu bahawa mendapat kerjasama yang cukup rapat daripada ibu bapa. Sebab itulah tuan-tuan, kita memperkenalkan serana ibu bapa dan juga serana sekolah baru-baru ini ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, tuan-tuan, blueprint yang baru diluluskan, yang akan bermula selama 13 tahun daripada tahun ini. Sebenarnya kunci kejayaannya ialah bergantung kepada kerjasama daripada ibu bapa. Sebab itulah bila saya pergi sekolah-sekolah yang termaju dalam pendidikan, sebagai contohnya contohnya saya ke Finland, melihat sekolah-sekolah di Finland sebagai penanda aras. Kerana ketika itu tujuan saya ke Finland ialah untuk mengkaji sistem pendidikan vocational di Finland. Dan kita bersyukur sekarang ini tuan-tuan, sekolah vocational kita sudah pun bertukar taraf menjadi college vocational, ya, bukan lagi dikenali sebagai sekolah menengah vocational. Jadi dengan kata lain tuan-tuan, pendidikan vocational sudah menjadi pendidikan arus perdana, selari dengan pendidikan kebangsaan ini, iaitu siapa yang masuk college vocational tuan-tuan, ya, mereka akan dapat SKM, iaitu Sijil Kemahiran Malaysia 4, yang setara dengan diploma, dan mereka akan dapat 2 sijil. Pelajar kita bila keluar daripada college vocational tuan-tuan, dia akan dapat 2 sijil. Satu ialah diploma vocational, satu lagi ialah SKM, Sijil Kemahiran Malaysia tahap 4 tuan-tuan, setara dengan diploma. Maka ini yang saya kata kemajuan kita dalam bidang pendidikan. Tapi apa yang menarik di Finland ini tuan-tuan ialah serana ibu bapanya. Sebab apabila dia sudah sampai ke peringkat high teknologi ini tuan-tuan, ibu bapa di rumah tuan-tuan menggunakan IT, dia tahu hari ini anaknya berada dalam kelas mana, mengambil mata pelajaran apa, sedang buat apa, semua ada dikomputeriskan. Jadi ibu bapa tuan-tuan, dia memantau anak-anak mereka ni daripada rumah. Dia tahu anak dia dalam kelas mana. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya yakin satu hari nanti akan sampai ke peringkat ini. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, kita sudah pun menyiapkan mengasam apa ni, One Bistari Net. One Bistari Net ini tuan-tuan, kita berbelanja hampir 600 juta ringgit, ya, pasang seluruh negara. Cuma di Sabah Sarawak, di Pendaman kita gunakan pisang, ya. Tapi tuan-tuan, kita pasang menara ini, akhirnya nanti ialah saya cukup yakin PMP kita pun akan lebih banyak menggunakan IT, mengajar menggunakan teknologi, ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, perubahan akan berlaku. Sebab itulah kalau kita tak rancang keluarkan satu blueprint untuk tempoh 13 tahun, kita takut kita akan tertinggal lebih jauh. Sekarang ini pun tuan-tuan, bila Kementerian Pelajaran buat keputusan berani, kita menyertai PISA, iaitu Program International Student Assessment ini, ya, baru kita tahu, kita ingat kita dah hebat, baru kita tahu kita berada dalam kedudukan nombor 54, jauh ke belakang tuan-tuan. Sebab bila dia tanya, dia ambil random pelajar-pelajar kita, dia tanya soalan, dia tanya tuan-tuan, soalan bukan dalam bentuk peperiksaan, tetapi berfikir. Pelajar kita ni dah terlatih dengan peperiksaan, ya, sebab kita
begitu banyak sangat peperiksaan lawan, UPSA, PNR, SPM, ya. Jadi ibu bapa pun menghabiskan duit untuk tuition dan sebagainya. Tapi akhirnya kita tengok ada kesan buruknya adalah kerana kita tak boleh berfikir. Kumpulan daripada pisang ni tanya, sebab saya dalam masyarakat saya kata, kenapa kita boleh jatuh nombor 54? Tuan-tuan, jauh tinggal dengan Singapura nombor 2, Finland nombor 1, Singapura nombor 2, Hong Kong nombor 3, Shanghai nombor 4. Kita jauh, tuan-tuan, nombor 54 kita kena terima. Sedangkan dengan kita dah hebat, ya, setiap tahun UPSA 50,000 orang dapat 5A. Bayangkan, berebut nak masuk sekolah bahasa Melayu. Tapi rupanya bila kita tanya soalan tentang arah angin Australia, dia nak kita jawab dengan cara berfikir apa akan terjadi. Jadi pelajar kita ni, dia tak biasa sebab dia nak jawab direct soalan seperti peperiksaan, maka tak boleh jawab. Maka sebab itu nombor 54. Sebab itulah tuan-tuan, kita menyediakan blueprint, ya. Blueprint ini tuan-tuan ialah kita mengutamakan modernisasi, itu memanusiakan manusia. Tuan-tuan, itu lebih penting, ya, boleh berfikir. Sebab itulah Perdana Menteri Datuk Seri Najib, tuan-tuan tengok, kalau fikir 4 tahun ini, tuan, banyak benda dibuat, banyak kehebatan, pencapaian. Sebab itu salah satu daripada cara dia mentadbir negara ialah dia buat report book, iaitu dia report card dia, iaitu setiap hujung tahun dia akan bentang laporan pencapaian kerajaan kepada rakyat. Rakyat tengok pencapaian, dan dalam masa yang sama dia fikir benda-benda baru. Sebab itulah sebagai contohnya tuan-tuan, bila malam tadi dia membentangkan apa yang disebut sebagai Aku Janji, ya, Aku Janji ini, satu daripadanya dia kata ialah dia akan menubuhkan satu kementerian baru untuk menghadapi cabaran sosio-ekonomi. Ini tuan-tuan, idea baru. Maka dia nak buat satu kementerian baru, ya. Sama lah juga orang tadi, bila dalam Aku Janjinya dia kata untuk menghapuskan rasuah, maka Aku Janji dia ialah kalau diberikan mandat lagi, dia akan menubuhkan mahkamah session khas untuk rasuah. Dan yang kedua ialah membanyakkan mahkamah tinggi supaya kes-kes rasuah cepat diambil tindakan. Dan tuan-tuan, dia juga bercadang untuk melaksanakan penubuhan apa yang dipanggil sebagai Suruhanjaya Perkhidmatan SPRM. Maksudnya SPRM, tuan-tuan, kali ini kalau dia nak lantik pegawai-pegawai baru, dia tak perlu memohon kepada SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awal, ya. Dia ada Suruhanjaya Perkhidmatan mereka sendiri, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan SPRM. Maka ini satu kesungguhan Aku Janji Perdana Menteri, tuan-tuan, ya, iaitu untuk memantapkan SPRM ini, untuk kita membenteras rasuah, ya. Rasuah ni tentu orang boleh cakap lah, entah rasuah ni rasuah, sana rasuah, kita boleh tuduh fitnah orang, tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, ya, rasuah ini lebih kerana persepsi. Ini yang kata we are fighting a losing battle, ya, kerana persepsi, bukan kerana fakta, kerana apa yang kata bukti-bukti. Kita boleh cakap saja dia ni rasuah, dia ni rasuah. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya sebagai seorang timbalan Menteri Pelajaran ni, tuan-tuan, ya, saya dah banyak turun ke bawah, ya, katalah macam Sabah ni, tuan-tuan, maksudnya semua PPD dah saya sampai, ya. Jadi sebab itulah orang tak boleh berbohong, ya. Iaitu kadang-kadang saya minta maaf lah, macam saya pergi satu sekolah Pulau Bumbung, Pulau Bumbung, ya, Pulau Bumbung ni, tuan-tuan, satu sekolah di Sempurna, tuan-tuan, ya. Bila saya sampai sekolah tersebut, tuan-tuan, ya, saya dapat maklum bahawa pengetua dia, tuan-tuan, dia bukan duduk dekat Pulau Bumbung, dan dia pun bukan duduk di Pekan Sempurna, dia duduk dekat Tawau. Jadi macam mana dia datang majlis, datang di sekolah tepat waktu dan sebagainya. Jadi bila saya sampai, dia tak sampai lagi, sebab dia duduk di Tawau, tuan-tuan. Pada saya, tuan-tuan, ya, makna rasuah ini, tuan-tuan, ya, bukan setakat ambil duit, tuan-tuan. Dia juga bermakna ialah kita menyalahgunakan kuasa,
Yang kedua ialah kita urut, ya. Dan yang ketiga ialah tidak amanah. Ini juga rasuah, tuan. Rasuah dari segi masa dan sebagainya. Tapi orang akan marah pada kerajaan, ya. Orang akan marah pada kerajaan rasuah dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang saya kata persepsi. Akhirnya tuan-tuan, kita nak lawan persepsi, kita ada masalah. Ini yang dikatakan we are fighting and losing, ya. Kita menghabiskan masa kat situ saja, tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya pada saya yang penting ialah dedication. Sebab itulah bila saya banyak turun ke bawah ni, tuan-tuan, saya tahu orang tak boleh nak berbohong, ya. Iaitu kerana saya melihat sendiri keadaan. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada Dewan Terbuka ini, saya nak maklumkan di sini bahawa oleh kerana saya dah banyak buat Dewan Terbuka ni tuan, dalam parlimen saya. Bukan maksudnya saya pilih kasih, tapi kebetulan tuan-tuan, ya. Sebab saya ini Timbalan Menteri Pelajaran, dan hari ini jawatan saya adalah Timbalan Menteri Pelajaran Kerajaan Caretaker. Sebab parlimen dah berubah. Jadi bila tulis kat situ merangkap ahli parlimen batu-batu, tak betul tu. Saya bukan lagi ahli parlimen, ya. Sebab parlimen dah berubah lah. Yang ada ialah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, Menteri Besar, Esko Kerajaan. Yang lain tak ada, dan tuan, dah pukul semua, gaji pun dah tak dibayar, ya. Jadi saya ini ialah Timbalan Menteri Pelajaran Caretaker. Maksudnya tuan, saya tak boleh meluluskan peruntukan baru, tidak boleh meluluskan dasar-dasar baru. Itu kerajaan caretaker, ya. Jadi yang hari ini yang saya nak sampaikan ni, saya dah tuliskan pada 19 Mac sebelum dibubarkan. Jadi tak ada masalah, ya. Bukan menanggap peraturan. Sebab tu saya bawa waran sekali. Hari ini kita menyerahkan waran kepada 3 sekolah. Sebenarnya saya tuliskan untuk 6 sekolah, iaitu sebanyak 1.2 juta. Maka ini bermakna seluruh sekolah dalam Parlimen Batu Pahat ini, tuan-tuan, semuanya dapat Dewan Terbuka. Macam pagi tadi saya sampaikan kepada sekolah Setiabudi. Kemudian tadi saya pergi sekolah SK Sri Rengit, ya. Kemudian pagi-pagi lagi tadi saya sudah ada di sekolah Jawahir Al-Ulum, menyampaikan peruntukan sebanyak RM200,000, tuan-tuan. Maka sekolah ini, SK Sri Mutiara ini, dapat RM200,000 untuk membina Dewan Terbuka. Begitu juga SK Rengit dan juga SK Sri Perpat, ya. Semuanya masing-masing dapat RM200,000 untuk membina Dewan Terbuka, ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, tadi pagi saya di sekolah menengah agama Jawahir Al-Ulum. Sekolah ini sekolah agama rakyat, tuan-tuan. Tapi oleh kerana tuanku sudah pun menandatangani MOU supaya didaftarkan di bawah Kementerian Pelajaran, maka sekolah-sekolah ini, tuan-tuan, termasuk Serap Sekolah Rendah Agama Bersepadu, telah pun bertukar status menjadi sekolah agama bantuan kerajaan. Jadi oleh kerana Bukit Siap, Sekolah Menengah Agung Bukit Siap ni, tuan-tuan, walaupun bukan dalam kawasan parlimen saya, tapi kerana berjiran, jadi saya kata mana lagi sekolah menengah agama saya nak bantu dalam kawasan parlimen. Jadi ada dua, Serap dengan Jawahir Al-Ulum di Senggalang. Tapi saya teringat Bukit Siap, sebab tu Bukit Siap pun saya bagi juga lah, tuan-tuan, RM200,000. Jadi tuan-tuan, ini adalah kesungguhan kerajaan, ya. Sebab itulah bila ada orang berdemonstrasi di parlimen, dia kata kenapa dalam bajet 2013 Perdana Menteri tak masukkan bantuan untuk sekolah-sekolah agama rakyat. Sebenarnya mereka tidak faham, tuan-tuan. Kita beri 100 juta, ya, bantuan ini. Tapi kita kata lebih baik kalau sekiranya sekolah-sekolah ini mendaftar di bawah Kementerian Pelajaran, sekolah agama bantuan kerajaan. Sebab bila dia jadi sekolah agama bantuan kerajaan, tuan, kita tak ganggu kurikulum dia. Bahkan kita sebenarnya, tuan-tuan, sudah pun di peringkat kementerian meluluskan untuk mengiktiraf kurikulum Tahfiz dan Azhari ini. Tapi oleh kerana kita perlu mendapatkan kebenaran dan kelulusan daripada Majlis Raja-Raja, jadi sebab itulah kita kata daftar dengan kementerian, tuan-tuan. Daftar dengan kementerian, guru-guru mereka akan dilatih semula. Guru-guru mereka akan mendapat
luar berjaya kenaikan pangkat, sama je sekolah kebangsaan. Kemudian dia akan dapat peruntukan untuk naik taraf dan sebagainya. Macam saya beri kepada sekolah agama Jawa Air Al-Udo. Selama ini kalau saya bagi pun 20,000, 10,000 sebagai ahli parlimen. Tapi bila dia dah menjadi STBK, maka boleh nak saya bagi dia peruntukan Kementerian Pelajaran. Macam saya bagi tadi 200 contohnya. Sebab itu tak timbul kita nak diskriminasi ini. Saya ambil contoh tuan-tuan, ya, di negara kita ini tuan-tuan, ya, pada tahun lalu kita ada kekurangan guru Jekoh sekolah rendah 11,000 ya. Tapi bila berlaku kekurangan guru-guru di SJKC, ya, tengok Dongzong, dia punya demo, maka kita terpaksa penuh. So itu dalam masyarakat. Saya kata, kenapa bila Dongzong demonstrasi kita pun terpaksa selesaikan juga. Tapi guru-guru Jekoh memang bila saya bangkitkan ini, maka Tasri pun kata okey lah puan, you need selesaikan masalah guru Jekoh. Sebab itulah tuan-tuan, ya, bila saya lead macam itu, saya punya keputusan senang. Saya kata bila bermula sesi persoalan baru untuk Januari ini, ya, saya nak semua guru Jekoh dah ada, 11,000 itu diatasi. Sebab Jekoh ini penting tuan-tuan. Sebab antaranya ialah Jawi. Kita di Johor mungkin kita tak ada masalah sebab kita ada sekolah agama. Tapi negeri lain tuan-tuan, ya, negeri lain tuan-tuan. Sebab itu kita bimbang bila anak-anak kita ni tak boleh menulis Jawi, ya, Jawi. Sebab itu Jekoh ni penting, sebab satu daripadanya ialah Jawi, ya. Jawi ni tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, orang Melayu ni sahaja satu bangsa di dunia ni tuan-tuan yang tamadunnya hebat. Sebab dia ada dua bentuk penulisan, Rumi dan Jawi. Mana ada bangsa lain di dunia ni tuan-tuan yang ada dua penulisan? Orang Arab ni ada Jawi je. Mana ada tulis Arab tu dalam bahasa Rumi? Orang Amerika ni yang hebat ni tuan-tuan, ya, dia ada Rumi je, dia tak boleh tulis Jawi. Cina Rumi pun tak boleh, Jawi pun tak boleh tuan-tuan. Tapi yang ada Rumi dengan Jawi ni tuan-tuan, orang Melayu hebat tuan-tuan, tamadun orang Melayu. Jadi kalau Jawi pun tenggelam, nanti apa nak jadi tamadun Melayu yang hebat? Sebab tu saya kata mesti selesaikan. Alhamdulillah kita gunakan apa ni, pendekatan KGC, ya, iaitu khusus kalau menjadikan pendidikan kita sebagai pendidikan yang bermutu. Dan masalah kita di Malaysia ni tuan-tuan, pendidikan juga sering dipolitikkan, ya. Saya minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang di parlimen tu kerja mereka ialah nak bercakap soal seolah-olah kita diskriminate sekolah-sekolah seperti SJKC, SJKT dan sebagainya. Ini bohong tuan-tuan. Tak ada. Kita beri keadilan. Mana ada di dunia ni tuan-tuan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Thailand? Malaysia je, Malaysia saja yang ada tuan-tuan. Mereka tu babak demokrasi, ada SJKC, ada SJKT, ada. Singapura tuan-tuan, Universiti Nanyang pun ditutup, ya. Bila Universiti Nanyang yang gunakan bahasa Mandarin ini ditutup tuan-tuan, orang-orang Cina kat sana tak bising pun, ya. Universiti Nanyang pun ditutup sebab Presiden dia kata, Perdana Menteri dia kata tak boleh, kita mesti guna bahasa Inggeris je, dia kata. Maka Universiti Nanyang ditutup tuan-tuan yang menggunakan bahasa Mandarin. Ada orang Cina di Singapura bising. Tapi negara kita tuan-tuan, pelajar dia tinggal 5 orang, kita nak tutup pun tak boleh, ya? Sebab dipolitikkan, dijadikan sebagai isu kau, ya? Jadi sedangkan tuan-tuan kita pun bantu sebab dia punya sekolah bantuan modal kita beri. Kerana kita tuan-tuan SJKC bantuan modal, SJKT bantuan modal kita setiap tahun kerajaan belanja 2.8 juta untuk bayar gaji guru. Sebab guru-guru yang guru kita, guru kementerian, ya. Jadi mana yang dikata kita diskriminate? Jadi sebab itu saya harap tuan-tuan kita melihat dengan lebih jauh, dan sebab itulah saya juga yakin kalau kita memberikan mandat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tuan-tuan Datuk Seri nanti, insyaAllah kita akan mencapai lebih banyak kita. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya menyempurnakan majlis penyampaian
waran pembinaan Dewan Terbuka untuk Sekolah Seri Mutiara, SK Rengit dan juga SK Seri Perempuan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah.